أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tetamu Allah, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan hadirin hajah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah. Hari ini kita nak share ataupun kita nak kongsikan cerita ataupun soal jawab lah berkaitan dengan apa yang telah ditanyakan oleh para jemaah kepada saya. Jadi cuba kita clearkan, cuba kita jernihkan apa saja permasalahan yang mudah-mudahan dengan kita clear dan kita nampak apa yang disoal, apa yang kita jawab, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala memberikan jalan untuk kita lebih faham dalam soal jawab umrah, insya-Allah. Ya. Baik, alhamdulillah untuk malam tuan-tuan, insya-Allah penerbangan saya seterusnya ini adalah pada 9 Februari 2022. Dalam 9 Februari ini insya-Allah alhamdulillah saya kan baru balik positif baru ni kan, baru untuk terbang umrah 4 Januari, balik 15 Januari hari tu. 10 hari tuan-tuan kuarantin, sesi kuarantin hotel Impiana kat LCC, diikuti dengan kuarantin di Maib pula kan. Jadi 10 hari. Jadi agak risau lah ni. Ada orang kata once dah positif 3 bulan benda tu ada kat dalam hidung, nanti positif juga. Tapi saya dah membuktikan, alhamdulillah kuasa Allah Taala, walaupun saya habis betul-betul tempoh kuarantin 25 Januari hari tu, 25 Januari bebas daripada Maib kan. Semalam 3 Februari, hari ni 4 Februari, semalam swab test, hari ni saja nak buat swab test sebab nak tahu betul ke orang kata positif kan. Saya nak terbang lagi ni, nak bawa jemaah nak tunggu 3 bulan, sampai Ramadan dah tak terbang kan. Tapi alhamdulillah kan, tidak positif, dapat dah swab test. Saya buat PCR semalam, buat risau-risau pun buat jugalah kan, sebab kita ni nak bawa jemaah, kita nak pastikan betul kesihatan kita ni betul, memang kita ni tak positif apa semua. Saya pun ambil lah PCR, buat swab test. Tadi result alhamdulillah dah keluar, non detected kan. Jadi negatif lah kan, tidak positif. Jadi alhamdulillah. Jadi ini satu cerita gembira lah kan untuk diri saya dan juga semua jemaah-jemaah yang saya akan bimbing pada penerbangan Saudi Airlines 9 Februari Andalusia ni, insya-Allah ya. Baik, beberapa persoalan yang kalau kita dapat lihat lah 2-3 hari ni, kita cuba lah rungkaikan di dalam kurang lebih dalam masa 20 minit 25 minit kan. Baik, Assalamualaikum. Boleh tak kat ihram saya nak jahit, bukan nak jahit, nak gunting dan jahit tepi kan. Kan ihram kita kan ada ngelebih-ngelebih gitu ya, kat ihram lelaki tu kan ada yang ngelebih-ngelebih, ada yang ada dunia rumbai-rumbai gitu kan. Boleh tak kita nak gunting jahit? Boleh, tak ada masalah kan. Macam tuala tuan-tuan, tuala kita pakai dalam ihram boleh tak? Boleh. Tuala kan jahit tepi kan. Boleh, jangan bercantum sudah kan. Yang tak boleh lah bercantum, berjahit. Yang berjahit tu maksudnya kata jangan berjahit bercantum lah kan. Itu tak boleh. Tapi kalau sekat nak kemaskan, potong gunting yang jurai-jurai tu, jahit tepi, dibenarkan, tak ada masalah. Baik. Yang kedua, Assalamualaikum. Untuk wakaf Al-Quran, boleh tak kita laksanakan di Tanah Suci Mekah? Boleh, tak ada masalah untuk tuan-tuan. Untuk di Tanah Suci lah, kesempatan yang ada di Mekah Madinah, buatlah perbanyakkan infak dan sedekah. Selain itu, kita ada sediakan khidmat untuk wakaf Al-Quran, kursi roda untuk digunakan oleh para jemaah di hotel-hotel kan. Jadi tuan-tuan boleh berwakaf, yang mana wheelchair tersebut akan digunakan oleh jemaah-jemaah lain yang mana berada di hotel tersebut kan. Buatlah salah satu, mudah-mudahan diniatkan pahalanya untuk diri kita dan juga untuk para arwah yang telah kembali ke rahmatullah. Boleh tak ada masalah. Assalamualaikum. Kalau kita dah buat badal umrah untuk arwah, nanti boleh tak kita pergi umrah, kita buat diri sendiri je tanpa buat untuk arwah kan? Pun boleh, tak ada masalah. Umrah pertama bagi mereka yang tak pernah pergi umrah, umrah pertama tuan-tuan tu adalah umrah wajib, maka tak boleh buat badal. Umrah pertama dah kira umrah wajib, sendiri buat untuk niat umrah sendiri. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam nak dia diri sendiri pun boleh, dapat umrah sunat.
ataupun nak buat badal pun boleh, dah ada masalah ya. Kalau ada yang buat nazar, saya bernazar Ustaz, kalau saya sihat walafiat ni saya nak pergi umrah. Bermakna itu satu umrah nazar. Umrah nazar itu dibuat kepada umrah pertama. Umrah pertama tu umrah wajib. Dibuat umrah nazar itu pada umrah yang kedua ataupun umrah yang ketiga, keempat kan. Seterusnya itu boleh kita niat. Sahaja aku buat umrah nazar dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Gitulah kita ya. Okey, kemudian soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Bila PCR boleh kita buat? Okey, baik. PCR ni kita boleh buat 72 jam sebelum masa kita sampai di airport Saudi. Kan. Tuan-tuan kena kira tu, tarik 72 jam ke belakang. Jadi 72 jam ni dia agak rigid lah, pening kepala kan nak kira apa semua ni. Ambil 48 jam mudah kan. 48 jam daripada tuan-tuan sebelum terbang dekat KLIA tu. Itu mudah kira kan. Jadi ambil 48 jam. Pendek katalah terbang 9 hari bulan 2 macam saya. 9 hari bulan 2 tu nanti buat 7 hari bulan. 7 hari bulan merupakan 40 jam yang 48 jam. 7 hari bulan swab test, 8 hari bulan dapat result, 9 hari bulan terbang. Itu mudah kan, tak payah pening ya. Jadi katalah terbang 10 hari bulan, buat 8 hari bulan swab test, 9 hari bulan dapat result, 10 hari bulan terbang. Lazimnya PCR 24 jam aja ya. Petang ni buat, petang besok dah dapat kan. Petang lusanya kita terbang ke tanah suci. Gitulah kurang lebih. Okey. Baik, seterusnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semasa Ustaz di kuarantin di hotel ni, baru ni lah saya di kuarantin kan, saya ada upload dalam YouTube channel saya ni, IC Share, tuan-tuan boleh tengok kuarantin saya apa semua ni kan. Sebelum dipindahkan ke Maib, adakah dikenakan bayaran hotel pada jemaah yang di kuarantin? Untuk saya baru ni tak ada kan. Untuk saya baru-baru ni, bila kita balik daripada umrah 15 hari bulan, terus swab test apa semua, kita semua di kuarantin, di stesen kuarantin, iaitu di Impian Hotel KLCC. Kemudian hari yang kedua, kita dapat result. Masa kita buat PCR di KLIA tu, masing-masing kena jolok hidung, barulah dibawa ke hotel. 2 hari kemudian dapat result. Kalau negatif, stay terus ke hotel. Yang mana positif, dipindahkan ke Maib. Saya antaranya yang dapat merasai Maib. Ni Maib dah tutup tuan-tuan 31 Januari dah tutup. Jadi beruntunglah bagi siapa yang merasai suasana di Maib ni kan. Jadi dapat melihat suasana katil banyak apa semua. Satu pengalaman tuan-tuan. Itu pengalaman siapa yang cucu boleh cerita ya. Yang mana pengalaman itu saya dah abadikan dalam video. Tuan-tuan boleh tengoklah cerita-cerita saya dalam YouTube channel. Okey, sesi kuarantin hari itu Impian Hotel itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Makan 3 kali, cuma kita macam duduk penjara lah, tak tahu nak buat apa kan dalam bilik walaupun hotel 5 bintang. Pening kepala tuan-tuan. Jadi dengar cerita lah ni, hari ni katanya KJ nak buat pengumuman kan. Hari ni 4 hari bulan Februari. Dengar ceritanya kerajaan nak umumkan SOP terkini dan terlatest untuk jemaah-jemaah umrah. Wallahu alam, tak keluar lagi ni, kita tunggulah kan berita TV3 nanti keluar, tak tahu saya kan. Jadi apapun yang hari tu ditanggung oleh sepenuhnya kerajaan, baik di hotel, baik di Maib kan, ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Okey, seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ke Ustaz tunjukkan cara nak daftar 3 perkara yang di atas ni, iaitu untuk apply Iktamarna kan. Untuk Iktamarna ni agak rigid, saya nak cerita kat sini pun agak payah. Jadi tuan-tuan yang mana nak tahu tata cara, boleh cari video saya ada tunjukkan video dalam IC Share ni. Dan saya ada buat jugalah kan beberapa item cara nak apply. Bermula daripada kita mohon kan apa benda, umrah ke, ziarah makam Nabi ke. Lepas tu tengok ada kekosongan, teri yang mana merah tu dah penuh, yang mana hijau tu masih lagi boleh mohon kan. Ada masa-masanya. Lepas tu terus keluar dia punya permit kan, dapat barcode tu, QR code. Jadi siapa yang nak ni boleh PM saya kan, boleh PM saya boleh bagi detailnya di 013 450 3230. Saifullah Nasri ya nama saya. Okey baik. Kemudian apa lagi soalan-soalannya? Assalamualaikum. Kalau booster tak ambil lagi, boleh lepas ke Ustaz untuk pergi umrah? Kan ini kerajaan dah mewartakan minggu lepas lagi, Kementerian Kesihatan dan juga Pelancongan dan Budaya, KJ dan juga Nancy, menteri dua-dua ni dah meletakkan satu syarat
untuk jemaah-jemaah umrah wajib ada 3 dos vaksin. Kebarangkalian untuk tuan-tuan ditahan di immigration tak lepas untuk pergi berumrah adalah tinggi. Bagi siapa yang dapat 2 dos saja. So dos penggalak ini wajib. Kan. Nak tunggu 3 bulan ke Ustaz, 6 bulan ke kan? Ni cerita sini habis sini je lah kan, jangan beritahu orang. Kan. Okey, saya hari tu saya habis je kuarantin. Lepas 10 hari saya dapat appointment untuk dapat booster. Saya pun kan tiba-tiba keluar appointment kan dalam handphone kita Masa Sejahtera dapat appointment. Kita pun pergilah cucuk kan. Kata doktor kena 6 bulan lah apa semua kan ni elok cucuk kan. So alhamdulillah saya dapat 3 dos kan dan dah keluar pun dekat Masa Sejahtera saya untuk 3 dos vaksin. Jadi bagi yang umrah ni darurah kan, ambil je lah kan, insya-Allah hidup kan. Jangan risaulah. Risau benar kan. Saya dengar Ustaz orang ambil mati. Ya Allah. Mati ni bila-bila pun boleh mati kan. Sibuk benar pasal mati. Ni kita usaha ni untuk hidup, bukannya cucuk tu untuk usaha mati, bukan. Kan? Jadi jangan risau kan. Don't be khawatir. Kan? Jadi kita ikut je lah insya-Allah kan. Tuan-tuan jaga kesihatan. Tawakal Allah kan. Kita ni niat ya Allah, aku ambil dos ketiga ni untuk aku dapat pergi umrah, untuk aku dapat bertawaf di Baitullah, untuk aku dapat ziarah Nabi SAW. Kau bantulah aku ya Allah kan. Itu je kita doa. Walaupun aku ni ada 3 serangkai, 5 serangkai ke berangkai-rangkai, Allah kata hidup kan. Allah kata mati, tak booster pun mati. Jadi jangan duk pening kepala pasal booster dengan puak-puak yang mana anti vaksin. Jangan. Ya, jangan kita terpedaya apa semua. Ikut ajalah kan. Takkanlah kerajaan nak bagi kerajaan orang yang mati kan. Itu. Ramai lagi yang mati tak ada vaksin pun ada kan. Jadi saya malah nak bincang isu vaksin apa semua ni. Dah mufti kita kata, kerajaan kita kata bagus, ambil ajalah ya. Sebab kalau tak ambil tak boleh terbang kan. Itu dia punya akibatnya ya. Kemudian tu pasal booster. Kemudian kat mana Ustaz tempat rate duit cantik kan. Jadi saya dah tengok ada beberapa orang ada share daripada Hajah Wan ni, dia kata dapat RM100 bersamaan dengan RM120 bayar, iaitu di Aeon Maluri kan, dekat Money Changer Aeon Maluri. 112. Kalau Tesco Ampang kena bayar 114, di My Town 116. Mahal lah orang kata RM2 kan. RM2 pun kira juga korang kan. RM2 untuk nisbah RM100. Kalau tuan-tuan tukar RM2,000 kan. Dah dekat bayar dekat berapa ringgit tu? RM20 mungkin lebih apa semua. Jadi boleh pergi ramai-ramai pergi Aeon Maluri untuk tukar duit kat situ. Okey, bagus ya. Assalamualaikum Ustaz. Saudia ni saya muskil. Satu orang 23 kilo ke satu orang 46 kilo. Okey, baik. Untuk Saudi Airlines, ya, tuan-tuan yang naik Saudi Airlines, satu orang dapat 2 beg bagasi. 23. Yang beg dalam saya besar tu boleh 2 biji. 23, jangan lebih. Dengan hand carry 7 kilo. Jadi 7 kilo, 23. Banyak kilo tu kan. Jadi satu beg Andalusia bagi, yang free yang tuan-tuan bayar tu. Ambil satu beg lain yang mana tuan-tuan ada beg bagasi yang besar kat rumah ke apa semua tu. Tak kisah saya besar lagi daripada Andalusia punya kan, satu kecil lagi. Tapi yang penting beg bagasi tu untuk masuk di bawah kapal terbang, 2 beg ni boleh bawa 2 beg seorang. Kan? Seorang boleh bawa 2 beg. Jangan lebih 23. Tapi kalau Malaysia Airlines tak boleh. Malaysia Airlines 30 kilo, satu orang satu beg saja. Dengan hand carry satu beg 7 kilo. Ya. Jadi untuk Saudi dapat 2 beg, 23 46 kilo. Jadi jangan pakai dah beg-beg yang warna beg macam plastik kan. Ada jual beli dulu yang ada jual dekat Jeddah, dekat Mekah, Madinah tu ada beg yang warna biru putih atau merah putih, oren putih, warna putih yang pasagi tu. Itu tidak dibenarkan sekarang ni untuk terbang, untuk dibawa check in. Walaupun tu dah wrapping cantik apa semua pun tak dibenarkan. Dia mesti sama ada beg bagasi atau kotak yang ada jual dekat airport tu. Ataupun kotak lah. Kotak boleh cari dekat Mekah pun boleh juga. Kotak-kotak apa, kotak-kotak Maggi ke yang besar-besar tu kan. Ambil kat dia makan tu, lepas tu letak barang tu dalam tu pun boleh juga ya. Tapi kalau nak mudah selesa, beg bagasi lah. Kalau tidak, ambil kotak. Kemudian selesai kat situ soalannya. Kemudian soalan seterusnya,
Assalamualaikum. Boleh tak saya minta senarai-senarai keperluan umrah? Ini pun sama juga. Siapa yang nak senarai-senarai umrah ini untuk laki perempuan ini cadangan sahaja. Senarai-senarai ini bukannya absolute, bukannya wajib bawa. Ini pengalaman dan cadangan, ya, cadangan. Jadi bawalah senarai-senarai yang telah kita nyatakan ini. Tonton tak payah fikir, tengok ada senarai bawa aja. Itulah kurang lebih keperluannya laki dengan perempuan. Siapa yang nak boleh PM saya untuk senarai-senarai ini di 0134503230. Okay, now seterusnya. Assalamualaikum. Saya telah daftar dengan Umrah Andalusia, nak pergi umrah dengan 2 anak perempuan dan juga seorang isteri. Okey, umur anak perempuan 20 tahun dengan 15 tahun. Anak lelaki saya tu belum dapat dos yang ketiga. Sebab belum cukup syarat 6 bulan untuk dos ketiga. Wajibkah kita dapatkan juga dos ketiga? Umur anak 15 tahun ini di bawah 18 tahun kan, mana kata dia akan dapat, memang boleh pergi tapi dapat visa holiday. Ya, adapun yang anak perempuan 20 tahun ke atas dengan suami isteri tadi ni boleh dapat visa umrah. Apa beza visa umrah dengan visa holiday? Banyak beza, cuma saya boleh katakan visa umrah yang pertamanya tuan-tuan dijamin umrah. Sebab bila daftar visa umrah aja, satu umrah daripada muasasah confirm ada. Kalau visa holiday tiada jaminan. Ya. Bahkan bila sampai di Mekah, tuan-tuan kena apply lah dekat Itamar Tawakalna akan untuk mohon umrah, slot umrah tu. Adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Kan hari ni masuk, lazim saya tengok sebelum ni, hari ni kita masuk 5 hari ke depan dah merah dah kan. Atau bila nak buat umrahnya, esok pula kita datang hari yang ke-6 pula dah merah. Jadi gitulah, dia ke depan 5 hari ke depan dah merah. Jadi kalau visa umrah, kita ada muasasah yang handle. Satu orang sekurang-kurangnya satu umrah ada. Umrah wajib kan dapat daripada sama ada tuan-tuan masuk daripada Kuala Manazil ataupun daripada Bir Ali. Tapi kalau visa holiday, jaminan itu tiada. Ya, jadi itu antara kelemahan visa holiday. Mungkinlah dia boleh nyelit-nyelit sama dengan jemaah-jemaah tu, okeylah kot kan, dia boleh nyelit-nyelit kan, orang lain pakai visa umrah dapat keluar dari Andalusia, lepas tu dia nyelit-nyelit dalam grup tu kan, polis bukan tengok pun, seorang. Okey, lepas juga dia masuk, boleh buat cara tu, boleh ya, tak ada masalah. Cuma kita nak apply umrah lagi, dia jadi sukar sikit lah kan, sebab visa umrah ini diutamakan untuk mereka yang memegang visa umrah. Jadi itulah antara kekangannya. Yang keduanya, untuk visa umrah dijamin pembayaran ataupun insurans oleh Saudi sebanyak RM650,000, RM650,000 Saudi. Bila mana kita ada masalah ke apa-apa, kita di-warded masuk hospital, maka boleh dapat di cover lah sampai RM650,000. Adapun visa holiday tidak begitu. Jadi itu antaralah pro and cons. Memang visa holiday dia boleh pergi jalan-jalan, pergi ke Riyadh, pergi ke mana, tapi kita pergi umrah kot kan, bukan nak pergi jalan-jalan. Okey, baik. Selain itu, kita tengok lagi soalan-soalan yang lain. Assalamualaikum. Akak ni ada gak masalah angin keluar ikut depan. Jadi berlaku apabila buang air kecil aja, adakah dikira batal wuduk? Sebab dah biasa berlaku macam tu, ya. Maka angin yang keluar daripada faraj bagi wanita ini adalah namanya daimul hadas, ya. Kalau kerap berlaku daimul hadas, wanita apabila mencapai usia yang tahap dia, yang mana sebelumnya banyak beranak apa semua, dia rahim tu dia kosong. Bila rahim tu kosong, angin boleh datang daripada rahim, jadi dia boleh keluar daripada angin faraj. Angin faraj ini kira membatalkan juga wuduk kan, dia kira angin keluar daripada faraj, kira batal juga wuduk, sama jalan belakang atau jalan depan. Cuma jalan depan ini termasuk dalam 5 kategori daimul hadas, iaitu angin keluar daripada faraj yang depan bagi wanita, bagi kencing tidak tos, buasir, keputihan dan juga istihadah kan. So 5 perkara ini wanita boleh dapat kelima-limanya kan. Adapun bagi lelaki mungkin 2 je, buasir dengan kencing tidak tos tadi. Wanita boleh ada 5, keputihan, istihadah dengan angin keluar daripada faraj. Ini adalah daimul hadas. Bagi mereka yang kerap berlaku daimul hadas ini, maka kena pakai hukum daimul hadas, ya. Macam mana cara nak sembahyang dalam Masjidil Haram, macam mana nak bertawaf, itu boleh rujuk video saya, ya. Yang satu lagi dalam soal jawab umrah USN, tuan-tuan boleh rujuk macam mana daimul hadas bagi mereka yang nak solat dengan nak melaksanakan ibadah umrah. Saya dah share, ya. Baik.
Baik. Kemudian Assalamualaikum. Benarkah air Zam-Zam tidak dapat lagi ketika mana ada balik daripada airport Jeddah? Betul. Sehingga saya hari tu, saya balik 15 hari bulan, masih lagi tiada air Zam-Zam dibenarkan bawa balik jika sekiranya tuan-tuan terbang balik ke Malaysia melalui airport Jeddah baru, International King Abdul Aziz yang baru, tak boleh. Air Zam-Zam tu tak diuruskan dan nak masukkan dia pun tak boleh. Ni bukan ceritanya ustaz tolong Kenan lah pada supervisor dalam tu ke, buat macam mana ke, jumpa dengan diplomat. Tuan-tuan fikir saya ada masa nak sakit kepala. Kan? Udah kan. Tak boleh tu tak boleh lah kan. Kalau tuan-tuan mampu sila kan. PM lah Duta Malaysia ke apa semua kan, silakan kan. Tapi bukan kerja mutawib lah tiba-tiba nak pening kepala pasal air Zam-Zam. Kita sendiri pun tak dapat Zam-Zam, nak peningkan kepala pula dengan jemaah apa semua. Sebab Saudi tak benarkan. Maka itu dah dia punya penutup dia. Kisah ni penutup dia, Saudi tak benarkan. Habis cerita kan. Kalau sekiranya siapa yang nak Zam-Zam boleh PM saya. Saya ada dekat saya punya pejabat ni 50 tong air Zam-Zam kurang lebih. Siapa yang nak boleh PM saya. Kan? Okey. Kemudian bagi siapa yang balik pada sektor Madinah ada air Zam-Zam. Yang balik daripada airport Madinah memang ada. Sebab airport tu uruskan Zam-Zam. Airport baru tak diuruskan. Bila nak diuruskan? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi tuan-tuan, kalau nak air Zam-Zam balik daripada Madinah, balik daripada Saudi, baliklah daripada airport Madinah. Memang tuan-tuan kena masuk Mekah dulu, buat umrah dahulu, kemudian pergi ke Madinah, 5 hari Madinah, terbang balik Malaysia melalui airport Madinah, insya-Allah. Mana masuk sektor Mekah dahulu. Adalah Zam-Zam kan? Gitu. Assalamualaikum. Macam wanita yang dah berumur macam akak ni, dah menopause, kena niat bersyarat juga ke? Mohon pencerahan. Baik. Niat bersyarat ini memang pada wanita saja, tidak pada lelaki. Lelaki tidak ada niat bersyarat. Perempuan memang kita sarankan niat bersyarat. Dan wanita walaupun dah menopause, dia punya haid itu dia boleh keluar sehingga usia 80 tahun. Makanya wanita pastikan niat ihram bersyarat kan. Sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kepada Allah Taala, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak ketika itu aku jadi halal maka oleh demikian niat aja bersyarat kan. Adakah niat bersyarat ini mengurangkan pahala? Tidak sama sekali kan. Bahkan dia memberikan satu kebaikan untuk jemaah jika sekiranya wanita tadi didatangi uzur dan juga masalah-masalah lain. Okey, kemudian kalau orang perempuan gugur rambut selalu, macam mana dalam ihram umrah? Okey, wanita memang lazim rambut gugur automatik tu memang lazim lah kan. Macam lelaki kita ni walaupun dah berubah macam saya ni, tapi rambut kuat, tak gugur-gugur. Tapi perempuan dia gugur medang kan, dia memang selalu gugur lah masalah perempuan ni kan. Maka yang pertama sekali, tuan-tuan hajah-hajah sekalian, sebelum pergi umrah, pastikan rebonding. Buat rebonding. Bagi ketat sikit rambut tu, bagi kuat sikit akar-akar itu kan. Lepas tu yang keduanya nipis-nipiskan rambut tu. Ini rambut mengerbang macam Ratu Kak Limah kan. Memanglah tebal benar nak pakai. Bila pakai telekong tu nampak macam ada 2 biji kepala kan. Punyalah panjang rambutnya. Nak pergi umrah ni pendek-pendek rambut kan. Jadi pendek-pendekkan rambut dan juga buat rebonding. Okay, baik. Cuma ni masalah ni ialah dalam ihram macam mana? Okey, jika sekiranya rambut itu gugur dengan sendirinya, dia memang gugur dengan sendirinya, kita buka tudung dan memang ada rambut, maknanya itu bukan atas asbab kita bagi kelakuan, dia gugur dengan sendirinya, maka tidak dikenakan dam. Ya. Tapi kalau digugur dengan kita punya perbuatan, dikenakan dam. Contohnya kita mandi dikira sengaja. Kan, mandi kita kan gosok, dia gugur, maka gugur itu dikira sengaja. Ya. Yang keduanya, kalau kita tidur itu dikira tidak sengaja. Tidur walaupun kita tidur kelu-kilir dia gugur, itu dimaafkan. Baring hati-hati apa semua. Tapi kalau macam mandi, garu, itu kalau gugur memang kena dam sebab atas perbuatan. Selain 10, 2 20, 3 lagi ke atas 60 riyal. Okey, kemudian Assalamualaikum. Saya jangka bertolak 18 bulan 2 bersama suami. Hotel Safwah bilik berdua. Nak tanya, bilik tu saya dengan suami ke atau macam mana? Kan? Memanglah, kalau tuan-tuan ambil bilik berdua suami isteri, memang itulah bilik hajah haji pun kan. Takkanlah hajah duduk dengan lelaki perempuan lain, haji duduk dengan lelaki lain, tidak. Tapi kalau bilik berempat, memang. Kalau bilik berempat, lelaki duduk geng lelaki, perempuan duduk geng perempuan. Ya. Tapi kalau bilik berdua, suami isteri insya-Allah, ya, tak ada masalah. Ini bukannya haji. Kalau haji memang diasing-asingkan. Kalau ambil bilik berdua, suami isteri memang dapat bilik berdua. Ya.
Kemudian suami saya kena sentiasa pakai ihram ke masjid. Tak lah kan. Habis umrah maka habislah dengan ihram. Bermakna boleh buka lah kain ihram tu kan. Tapi kalau saya nak pakai juga, saya setiap masa nak pakai kain ihram aja. Pakailah situ kan. Tapi tiada larangan ihram sebab pakai kain ihram belum tentu dia umrah. Kadang-kadang dia pergi masjid pakai kain ihram 2 helai gitu kan. Boleh, tak ada masalah. Tak ada baju lain. Baju lain semua dah basuh apa semua. Ada 2 helai kain ihram aja. Pakai aje lah kan. Yang penting tutup aurat kan. Gitu je. Ya, jadi boleh pakai kain ihram. Sentiasa ke masjid ke apa semua terpulang. Tetapi kalau umrah memang wajib lah pakai 2 helai tu kan. Luar umrah tak wajib. Pakailah baju jubah macam saya ni kena apa semua boleh pakai. Ya, wanita dengan telekung labuhnya, purdahnya, perempuan lelaki boleh pakai jubah-jubah biasa. Ya, cuma umrah saja mood bertukar. Lelaki 2 helai kain ihram, perempuan dengan mood dia itulah kan dengan jubah tu apa semua. Ya. Okey, selesai. Semasa tawaf dan sa'i memang lelaki dan perempuan tak berkasut ke ustaz? Beg simpan kasut diberi ke? Waktu untuk jemaah semua yang mana pergi kat Andalusia, insya-Allah dekat KLA nanti tuan-tuan akan dapat satu beg goodies. Ada ke goodies tak ada contoh. Beg goodies. Beg goodies tu dibagi dalam beg uncang tu, ada dalam uncang tu dia ada makanan, sikit biskut, air dengan buku Yasin kan gitu. Beg tu jangan buang, bila dah habis makanan tu Yasin tu simpan dalam beg. Beg goodies tu, beg tu boleh gunakan untuk letak slipper kita. Kan tuan-tuan boleh letak slipper dan boleh bawa ketika mana tawaf dan juga sa'i. Tawaf sa'i memang kena bawa slipper tuan-tuan. Sebab itulah slipper tadi kena pastikan bersih daripada najis. Macam mana nak tahu? Bila sebelum masuk ke dalam tawaf, kita akan berhenti dulu di depan Hotel Safwah tu. Dia ada tempat air kan. Basuhlah slipper kan. Itu lebih menjamin untuk kesucian kan. Tapi kalau slipper tuan-tuan itu nampak debu-debu aja, itu kita basuh pada cuci. InsyaAllah tak payah basuh, tak payah. Tak perlu basuh. Sebab apa? Sebab debu-debu itu menunjukkan dia tu suci je lah. Tapi kalau nampak tak ibu orang berparti seketri gitu ataupun dah terlecet ke apa semua, maka basuh, kena basuh bersih, hilang bau, rasa dan juga warna, barulah sah bila masuk dalam beg sling ataupun beg uncang tadi tu kita boleh bawa bertawaf. Kalau tidak, tuan-tuan bertawaf menggendong najis ataupun bertawaf bersama dengan slipper yang ada najis pada dia, batal tawaf kita. Bila batal tawaf umrah kita tidak sah. Kalau tuan-tuan dah habis sa'i, cukur gunting pun tidak sah. Itu sebab slipper ni amat wajib ya. Kasut ke, slipper ke, tapak kasut, tapak slipper itu mesti dibasuh bersih dan dibawa bersama ketika mana tawaf juga sa'i. Slipper memang kena bawa sebab ada rak, cuma kita masuk pintu lain, keluar pintu lain. Jadi kalau kita letak situ, tuan-tuan nanti nak patah balik kan, slipper hilang lah, slipper apa kan payah. Kaki ayam balik hotel kan, jadi payah. Memang slipper memang kena bawa sekali lah ketika mana tawaf juga sa'i. Ya, okay, baik. Spray wuduk kena bawa ke? Memang kena bawa. Spray wuduk memang kena bawa. Itulah antara penyelamat kepada para jemaah jika sekiranya batal tawaf sebab kentut ke apa semua, nak keluar balik, nak masuk balik tak ada permit apa semua kan leceh. Jadi pakai je botol air spray, boleh selesai kita punya masalah wuduk kita. Ya. Kemudian kalau kena kuarantin di Arab Saudi ustaz, adakah kita bayar ataupun jemaah ataupun Saudi bayar? Okay, tadi saya ada pesan, dah beritahu bahawa bila kita positif di Saudi bermakna tuan-tuan akan ditanggung sepenuhnya oleh insurans umrah kita. Maka kerajaan Saudi yang akan uruskan tuan-tuan punya kuarantin. Satu hari tak lebih 450 rial begitu untuk makan, minum apa semua. Kemudian hotel kan masuklah. Jadi Andalusia akan uruskan untuk tuan-tuan dan dia akan claim kan kepada insurans Saudi. Ya. Macam jemaah saya sebelum ni ada yang memang swab test di Saudi dan positif. Tak boleh balik Malaysia tuan-tuan. Tak boleh balik Malaysia, yang lain semua balik, isteri apa semua balik, dia kena kuarantin dekat hotel 10 hari. 10 hari kena kuarantin dekat hotel Saudi. Jadi tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Nasib. Jadi kita berjaga-jagalah. Jaga-jagalah tuan-tuan. Jaga-jaga. Kita kemana di Mekah, Madinah, pakai mask double dan sebagainya. Jangan buka kalau tiada keperluan. Ya. Ustaz, selepas selesai umrah wajib, bolehkah kita lakukan tawaf sahaja semasa berada di Mekah? Kalau semata-mata kita nak pusing-pusing menjadi haram, kita boleh nak kecil kat satu, boleh. Kan boleh jalan. Tapi kalau nak masuk ke dalam tawaf pun boleh juga. Dengan syarat kita mohon je lah permit dekat Itamarna. Dapat permit umrah, kita pakaikan ihram,
pergilah pusing saja-saja jalan kerja, ataupun nak buat tawaf sunat ke, nak buat umrah yang kedua ke, terpulang, tak ada masalah. Yang penting ada dapat permit daripada handphone kita untuk umrah. Kalau nak jalan-jalan di keliling Kaabah, kalau nak jalan-jalan di tingkat atas, itu tak payah permit pun, tak apa ya. Gitu. Okey. Kemudian selain itu, Assalamualaikum. Ada tak ziarah-ziarah tambahan di Mekah dan juga Madinah? Ada, insyaAllah ya. Ziarah-ziarah tambahan ini rujuklah pada mutawif masing-masing. Siapa dapat terbang Ustaz Saifullah Nasri, insyaAllah untuk tuan-tuan, insyaAllah hari-hari tuan-tuan akan diisi dengan sebaik mungkin, insyaAllah oleh saya, untuk kita penuhi hibrah, kita penuhi dengan pengalaman yang indah bersama Ustaz Saifullah Nasri. Jadi sebab itu tuan-tuan, bagi yang belum ambil package umrah lagi, boleh hubungi saya. Saya boleh bagi tahu detail harga package ke apa semua, dan boleh terbang bersama saya dalam grup saya, insyaAllah ya. Alhamdulillah untuk bulan 2 ni, 992, saya ada 40 orang jemaah yang saya daftar. Terima kasih kepada tuan-tuan yang percaya kepada saya untuk umrah terbang bersama saya. Cuma 8 daripadanya pasal tarik diri, tukar tarikh, kerana itu kerajaan kan umum cuti tangguh sebulan. Takutlah kan penangguh-nangguh, jadi jemaah dah mula kerja 9 bulan dah tak dapat terbang kan. Jadi itulah kan, kita asam garam dalam dunia umrah ni. Di tuan-tuan yang nak pergi umrah bersama Ustaz Saifullah Nasri, PM saya dulu, jangan daftar dulu. Saya kena daftarkan untuk tuan-tuan di HQ Kuala Lumpur, dan saya akan letakkan tuan-tuan dalam jemaah saya. Itu cara siapa yang nak pergi dengan saya ya. Okey, baik, itulah kurang lebih sembang-sembang kita kurang lebih 30 minit. Untuk soal jawab, insyaAllah ada masa dan kesempatan yang lain kita akan rungkaikan lagi banyak lagi soalan-soalan yang mungkin boleh kita jawab apa semua. Dan untuk umrah yang terbaru ini, kita sedang menunggu SOP terkini oleh pihak kerajaan. InsyaAllah dah keluar SOP baru nanti, kita akan cuba rungkaikan satu persatu. Apapun SOP yang sebelum ni dah keluar, iaitu seorang mesti wajib 3 dos. Tiada alasan lagi untuk tidak dapat 3 dos. Sekarang ni pun kerajaan dah buka dah PPV untuk walk-in. Siapa yang dapatkan dos penggalak AstraZeneca boleh ambil tempat saya, iaitu di PPV Bangi Convention Center, BCC, Bangi Convention Center, dekat dengan Terah Jerenang tu. Dapat dos penggalak AZ. Macam saya dapat dos pertama AZ, 2 AZ, 3 pun AZ. Alhamdulillah lah kan, tak bercampur-campur dosnya. Yang keduanya, mesti ada insurans tambahan. Untuk insurans tambahan ini ialah insurans yang cover tuan-tuan ketika mana sebelum terbang mungkin ada yang positif, mungkin ada yang negatif. Kalau yang mana positif tak boleh terbang umrah, maka apa yang hangus boleh di cover oleh insurans itu ya. Bagi siapa yang nakkan nombor insurans apa semua ni, comparison antara Etika Takaful, AIG dan juga ASA, Azhar, boleh PM saya akan bagi, dan juga nombor untuk dihubungi pada tuan-tuan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi di lain-lain kesempatan. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.